Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, sebelum tu cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, kita jumpa kembali secara online, secara maya, untuk kita teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, jadi sebelum cuti, kita dah sempat habiskan bab 3. Jadi tinggal satu lagi bab, iaitu bab 2, pembangunan produk. Sepatutnya bab 2 ni kita jalan serentak dengan projek, ya. Tapi disebabkan PDPR, jadi cikgu terangkan secara teori dahulu. Okay, InsyaAllah nanti kalau kita dah jumpa secara bersemuka, kita akan mulakan dengan projek. Okey, bab 2 pembangunan produk ni, okey, kita tengok pengenalan dulu, ya. Cikgu terangkan pengenalan dulu. Okey, cikgu pasti kamu kadang-kadang mesti pernah terfikir atau mempunyai idea untuk mencipta sesuatu yang baru. Mempunyai idea untuk membangunkan satu produk baru ataupun menginovasi produk yang sedia ada. Inovasi ni maknanya kamu nak ubah suai produk yang sedia ada, nak tambah baik. Okey, kenapa kita sebagai manusia nak membangunkan sesuatu produk? Sebenarnya bagi memenuhi keperluan dan kehendak. Okey, keperluan dan kehendak kita lah. Okey, produk-produk yang telah dibangunkan atau dihasilkan dapat berfungsi dengan baik akan mendapat sambutan. Okey, untuk membangunkan produk ni melibatkan banyak langkah sebelum menjadikan produk tu mampu memenuhi keperluan dan kehendak. Jadi, pembangunan produk perlu dirancang dengan teliti dan sistematik. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, apa yang kita akan belajar tentang penghasilan produk. Okey, kita tengok dulu penerangan berkenaan dengan penghasilan produk. Kalau siapa yang ada buku teks boleh rujuk muka surat 38. Yang tak ada boleh tengok buku teks digital lah, ya. Ataupun tengok penerangan cikgu. Okey, penghasilan produk ialah aktiviti menghasilkan produk baharu atau mengubah suai produk sedia ada bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Okey, faham, ya? Okey, penghasilan produk maknanya menghasilkan produk baharu atau mengubah suai produk sedia ada. Okey, selalu kita panggil sebagai inovasi, okey, bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini dan akan datang dengan mengaplikasikan teknologi terkini. Okey, proses penghasilan produk perlu dirancang dengan teliti dan sistematik. Okey, kita tengok langkah-langkah penghasilan produk, langkah-langkah dalam proses penghasilan produk. Okey, yang pertamanya kita perlukan kajian keperluan pelanggan. Okey, yang ni ada penerangannya secara detail selepas ni, nanti kita tengok. Okey, kemudian penyelesaian masalah inventif. Okey, pernah dengar tak ni? Masalah inventif yang kamu belajar dalam bab 1 tingkatan 2. Okey, kemudian project brief. Okey, project brief ni belajar masa tingkatan 1 bab 3. Okey, kemudian penjanaan idea. Okey, seterusnya lakaran idea. Okey, lakaran ni dah belajar dari tingkatan 1 lagi dah, 4 lakaran pictorial. Okey, kemudian penghasilan model, pengujian atau penambahbaikan dan yang terakhir sekali pendokumentasian. Okey, ini langkah-langkah dalam proses penghasilan produk. Okey, ada berapa semuanya? Ada 8. Okey, next. Kita tengok satu persatu. Okey, menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan kajian keperluan pelanggan dan project brief. Okey, untuk apa kita jalankan kajian keperluan pelanggan? Adalah untuk mendapatkan maklumat lengkap tentang
produk yang hendak dihasilkan. Ya, reka bentuk perlu bermula dengan membuat kajian keperluan pelanggan. Selalu kita cakap survey lah kan. Kita tanya pelanggan kita apa yang mereka hendak. Macam mana, apa cita rasa mereka. Okey. Seterusnya diikuti dengan menyediakan projek brief. Okey. Ingat lagi tak projek brief ni macam mana? Mesti ada yang tak ingat dah kan. Okey, kita tengok dulu kajian keperluan pelanggan. Okey, dijalankan untuk memastikan idea reka bentuk produk yang akan dihasilkan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Okey, kajian keperluan pelanggan yang baik dapat membantu reka bentuk meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk yang dihasilkan. Kita dapat beberapa kriteria dalam kajian keperluan pelanggan. Okey, ni yang penting ya dalam kajian keperluan pelanggan ni. Maknanya kita sediakan satu borang lah ya untuk kita dapatkan maklumat tentang apa yang pelanggan hendak untuk kita menghasilkan suatu produk. Okey, 3 kriteria ni penting. Maklumat pelanggan, latar belakang produk dan juga penambahbaikan. Okey, ini kena ada dalam kajian keperluan pelanggan. Okey, kita tengok satu persatu. Maklumat pelanggan. Okey, melalui kajian yang kita jalankan, kita dapat mengenal pasti pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk yang dihasilkan. Mengenal pasti pelanggan yang berpotensi untuk membeli produk yang dihasilkan, bakal pelanggan kita lah. Maklumat lengkap pelanggan seperti jantina, umur, pekerjaan dan latar belakang ekonomi membolehkan mereka bentuk menghasilkan produk yang tepat dengan kumpulan sasaran. Bila kita dah tahu jantina pelanggan kita, umur, pekerjaan, latar belakang, jadi senang untuk kita untuk kita hasilkan produk sesuai dengan target kita, sesuai dengan sasaran pelanggan kita. Okey. Kemudian yang kedua, latar belakang produk. Pelanggan lazimnya akan menitik beratkan beberapa faktor sebelum membeli suatu produk. Latar belakang seperti jenama, kegunaan, kebaikan, kelemahan dan pengeluar produk merupakan faktor yang boleh mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli sesuatu produk. Ini berkaitan dengan produk lah. Kemudian penambahbaikan yang ketiga. Melalui kajian keperluan pelanggan, mereka bentuk boleh melakukan penambahbaikan dan mengenal pasti pandangan pelanggan dari aspek reka bentuk produk, perkhidmatan selepas jualan, pelanggan, persaingan, kelemahan produk sedia ada di pasaran dan harapan pelanggan setelah penambahbaikan terhadap produk dilakukan. Jadi macam mana contoh borangnya? Ni contoh borang kajian keperluan pelanggan. Kita ada 3 bahagian yang penting tadi. Maklumat pelanggan. Dalam maklumat pelanggan ni kita perlukan nama, jantina, umur, nombor telefon, email, pekerjaan, pendapatan, alamat, berkeluarga, tanggungan, tempat beli belah, kekerapan membeli belah, jumlah perbelanjaan bulanan. Maklumat ni sangat penting untuk kita hasilkan produk dan untuk kita kita target pelanggan yang akan membeli produk kita. Kemudian bahagian yang kedua, latar belakang produk yang digunakan sekarang. Contoh ini produk yang diguna oleh pelanggan sekarang. Bukan produk yang akan kita hasilkan. Nama produk digunakan berus kasut. Ciri produk digunakan berus kasut dengan bulu sintetik. Mengapa produk ini digunakan? Untuk menggilap kasut. Kebaikan, boleh menggilap kasut. Kelemahan, mengambil masa yang lama untuk menggilap kasut dan boleh melenguhkan tangan. Pemegang berus kurang selesa dan boleh menyakitkan jari. Boleh digunakan untuk menggilap kasut sahaja. Ini produk sedia ada yang diguna oleh pelanggan. Kemudian bahagian yang ketiga pula, penambahbaikan. Apa penambahbaikan yang perlu ada?
Okey, jadi pelanggan akan jawab, okey, dia kalau boleh nak pengilap kasut yang lebih cepat, mudah dan tidak lenguh tangan, pemegang berus selesa, boleh digunakan juga untuk membersihkan kasut. Okey, ni yang bahagian keempat ni lain-lain lah. Jika ada maklumat tambahan, okey, bilangan kasut yang anda miliki 3 pasang, jenis bahan kulit, kekerapan mengilap kasut, okey, harian, mingguan, bulanan ataupun langsung tidak. Okey, yang ni adalah contoh borang kajian keperluan pelanggan yang telah dilengkapkan. Jadi apa yang 3 maklumat yang penting tadi? Okey, 3 kriteria yang penting tadi, kena ada maklumat pelanggan, latar belakang produk, penambahbaikan, dan satu lagi pilihan kalau nak tambah bawah tu kita ada lain-lain lah, ya, lain-lain untuk maklumat tambahan. Okey, seterusnya penyelesaian masalah inventif. Ya, yang tadi tu kajian keperluan pelanggan. Okey. Kemudian kita pergi kepada penyelesaian masalah inventif. Okey, masalah inventif ni masalah apa? Ingat lagi tak perbezaan penyelesaian masalah inventif dan bukan inventif? Inventif ni yang ada kesan sampingan, bukan inventif yang tiada kesan sampingan. Okey, kaedah penyelesaian masalah secara sistematik dengan masalah dan penyelesaiannya telah dikenal pasti terlebih dahulu dan bukan berdasarkan idea spontan daripada individu atau kumpulan. Okey, kaedah ini membolehkan proses diulang beberapa kali untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik, cepat dan menjimatkan. Okey, berdasarkan maklum balas daripada borang kajian pelanggan tadi, kita dah bagi pada pelanggan, kita dah dapat maklum balas. Penyelesaian masalah inventif diaplikasikan untuk menambah baik bagi mengatasi kelemahan produk sedia ada. Okey, mula-mula kita kenal pasti dulu apa masalah inventifnya. Okey. Kemudian, bina model fungsi dan garisan interaksi. Ini kalau kamu masih ingat lagi lah kan, garisan interaksi ada yang berguna tapi berlebihan, berguna tapi tidak mencukupi. Okey. Buat analisis berantai, punca dan kesan, tentukan jenis pencanggahan fizikal sama ada pemisahan ruang atau masa, pilih prinsip inventif yang sesuai dan hasilkan cadangan penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran. Okey, kita tengok rajah 2.4. Okey, komponen berfungsi berus kasut ketika digunakan. Okey, ni berus kasut yang digunakan pelanggan sekarang. Okey, kita ada berus, pemegang berus dan rongga. Okey, tangan, berus kasut dan kasut. Ini komponen berfungsi berus kasut ketika mengilap kasut. Okey. So, untuk penyelesaian masalah inventif ni tadi, kita dah kena kenal pasti awal lah apa masalahnya. Okay, masalahnya tadi berkait dengan berus kasut. Okey, kita gunakan berus kasut untuk mengilap kasut, tapi masih ada kesan sampingan. Kesan sampingannya tangan kita lenguh dan berus kasut tu hanya boleh menggilap kasut sahaja. Lepas tu pemegang tidak selesa, tu ada kesan sampingan dia lah. Kemudian daripada masalah inventif tu tadi barulah kita bina model fungsi. Okey, yang ni pun nanti cikgu akan terangkan secara detail untuk next untuk kelas yang seterusnya lah. Jadi cikgu berhenti dulu setakat ni sebagai pengenalan kepada bab 2. Okey, nanti kita akan sambung lagi. Okey, latihan kamu perlu buat dalam modul modul yang cikgu bagi sebelum cuti. Ini modul PDPR, modul latihan PDPR ni. Okey, siapa yang tak dapat nanti cikgu akan snap semula. Okey, nanti cikgu akan bagi tahulah muka surat berapa yang perlu dibuat. Ya. Okey, nanti kita jumpa untuk next class. Cukup setakat ini untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.